penghadaman, pasal pernafasan, pasal jantung. Antara soalan popular lah kan. Okey, soalan pertama menunjukkan sistem respirasi manusia. Nyatakan dua penyakit yang berkaitan dengan respirasi, dengan pernafasan. Okey, dia nak dua penyakit melibatkan pernafasan. Boleh tak korang bagi satu contoh ke dua contoh? Komen sikit. Apakah penyakit yang disebabkan oleh pernafasan? Asma. Okey, boleh asma. Asma boleh diterima. Ada lagi tak? Asma lagi bronkitis. Ya, boleh. Bronkitis. Lagi. Batuk kering. TB. Emphysema. Emphysema lebih ke macam asma lah, semput. Satu lagi pneumonia. Dia nak dua je. Pilihlah yang senang. Ya, yang senang. Benda-benda ni kan awak belajar ni, nanti kalau ambil bio, sebab ni melibatkan bio, subjek bio. Jadi benda ni akan masuk balik dalam bio. Nanti sains nanti bila kita dah masuk form 4, sains yang korang belajar masa form 3, form 1, form 2, form 3, benda yang sama je, nanti dia akan pecahkan kepada 3 lah. Kepada fizik, kepada kimia, kepada bio. Jadi benda-benda hidup macam ni, dia akan masuk kat bio. Benda-benda kira, dia masuk kat fizik. Benda-benda melibatkan kimia, contohnya asid, alkali, akan masuk dekat kimia. Jadi asid alkali tu masih lagi ada dekat kimia. Jadi apa yang korang belajar sekarang ni pun, kalau korang faham pun memang baguslah untuk form 4 akan datang. Kebanyakan pelajar je aku jumpa, biasanya form 4 dia mula insaf sikit. Walaupun dia insaf, tapi dia banyak ketinggalan masa form 1, form 2, form 3 kan. Ketinggalan tu maksudnya dia tak pernah faham tau. Macam korang ni mungkin faham tapi lupa, lain. Kita pernah faham, lupa lain. Bila explain kita ingat balik. Tapi malangnya kalau yang masuk form 4, dia langsung tak faham. Lupa satu hal lah, langsung dia tak faham. Kesian lah sebab basic kan, photosynthesis, apa lagi, macam global warming, kita kena tahu konsep dia. Pasal pernafasan ni dan sebagainya lah. Kesian dia orang kena macam kena buat, kena foundation kena mantap balik. Okay guys, cikgu yakinlah korang mungkin dah bagus. Konsep dia cuma lupa kan. Okay, tak apa, kita teruskan lagi. Okay, B. Ahmad mendapati kebanyakan restoran memaparkan tanda yang ditunjukkan rajah 6.2. Inilah tanda ni. Pada pendapat anda, macam ni lah. Macam-macam ginilah yang perlukan pemikiran kan. Pendapat kita lah ni, kita bagilah pendapat kita. Adakah tanda ini dapat mengingatkan orang ramai supaya tidak merokok? Terangkan jawapan anda. Apa pendapat anda? Bersetuju tak? Bersetuju. Kita pun jawablah. Ya, saya bersetuju. Ataupun pendapat saya bersetuju. Kena tulislah perkataan saya bersetuju sebab ni pendapat kita. Saya bersetuju bahawa tanda ini dapat mengingatkan orang ramai supaya tidak merokok. Okey, bagi reason dia. Macam mana dia boleh mengingatkan orang ramai? Satu contoh apa? Kenapa kita perlu ingatkan ni?
Apa pula? Okey, dalam rokok ada apa dalam rokok? Tambahlah sikit. Hal ini kerana okey, apa yang ada dalam rokok? Sebab kita setuju ni, rokok ni tak bagus kan? Ada tar, betul. Ada tar. Ada apa lagi? Ada karsinogen. Ada bahan kimia. Okey. Tengok 3 markah kan? Okey, jadi kita beritahulah. Hal ini kerana terdapat bahan kimia dalam rokok seperti, kita bagi contoh. Seperti tar rokok. Macam tu. Boleh? Okey, titik. Dan kita bagi kesan dia. Kita bagi contoh, kita bagi kesan. Kalau ada kesan buruk, kita bagi kesan buruk. Kalau dia nak benda yang baik, kita bagi kesan baik. Kita bagi je. Bila kita buat point kan, bila kita buat point, kita kena explain point tu, kita kena bagi contoh dan kita kena bagi kesan. Tengoklah soalan tu. Kadang-kadang soalan tu dia nak kesan, kita bagi kesan. Kadang-kadang soalan tu dia nak faktor, kita bagi faktor. Jadi sentiasa kena ingat contoh, faktor. Contoh, kesan. Faham tak? Jadi kalau kita tak ada idea, fikir contoh apa nak bagi ya. Kat sini kita ada contohnya tar. Tar ni contoh lah ni. Faham? Dan kita bagi kesan dia. Apa kesan dia? Nikotin. Betul-betul. Okey, apa kesan bahan kimia kepada badan kita? Kita dah setuju dia bahaya. Dalam tu ada bahan kimia. Jadi apa kesan dia? Menjejaskan sistem pernafasan. Betul lah. Macam tu lah bagi. Bahan kimia ini ataupun bahan kimia tersebut boleh memberi kesan ataupun tersebut membahayakan lah. Membahayakan kesihatan dan menyebabkan sistem pernafasan terganggu ataupun menyebabkan kanser paru-paru. Kita bagi yang teruk sikit. Kanser paru. Kita bagi yang teruk sikit. Jadi kita sentiasa kena fikirlah. Tengok jawapan kita ni sesuai dengan kesan ke dengan faktor. Kadang-kadang melibatkan faktor kan. Antara faktornya kita beritahulah faktor-faktor yang menyumbang. Kalau dalam kes ni kita nampak soalan ni dia nak kesan. Jadi kita jawab kesan tu. Jadi point, explain, contoh, kesan. Ataupun point, explain, contoh, faktor. Jadi sentiasa fikir macam tu untuk dapatkan markah yang banyak. Okey lagi. Encik Hashim sering merokok di hadapan anak-anak dan isteri dia yang mengandung. Okey, berikan 2 kesan. Kat sini nampak tak? Dia nak kesan. Jadi dalam minda kita dah kena fikir dah kesan. Yang mungkin berlaku terhadap anak bayi dalam kandungan tersebut. Okey. Okey, dia nak 2 kesan. Okey, apa 2 kesan? Yang pertama, kepada bayi dan juga kepada mungkin anak, isteri dia ataupun bayi dia. Risiko lahir peramatan. Bagus, Kristina. Menyebabkan bayi peramatan dilahirkan. Bagus. Lagi-lagi, apa lagi poin lain? Kesesakan nafas. Betul. Sistem respirasi. Kesesakan nafas tu kita boleh bagi dia sebagai merengsakan laluan pernafasan. Merengsakan. Lagi-lagi peramatan tu kita boleh buat juga. Kalau kita lupa pasal peramatan, kita boleh kata menyebabkan bayi mengalami kecacatan, kematian, berat badan berkurangan. Jadi kita dapatkan idea dululah. Okey, mula-mula kita perkenalkan dulu. Anak dan isteri dia ni, dia adalah kita panggil sebagai akan menjadi perokok pasif. Kita mulakan dengan macam tu. Tapi kalau kita lupa tak apa. Kalau kita ingat, buatlah ayat macam ni. Kalau kita lupa tak apa, terus masuk kesan dia. Sebab dia nak kesan je pun. Jadi perkenalkan dulu. Jadi anak dan isteri ni menjadi perokok pasif. Jadi asap akan
merengsakan laluan udara sistem pernafasan ataupun sistem respirasi lah senang. Respirasi ni semua sekali dah, termasuklah hidung, paru-paru dan sebagainya. Okey, dah. Jadi yang pertama merengsa. Okey, baru dapat satu. Yang kedua, kita kata kesesakan ni peramatan lah juga ambil. Bayi dalam kandungan kemungkinan mengalami risiko lahir pramatang. Kalau kita lupa pramatang, kita kata ya mungkin berisiko mengalami kecacatan. 2 poin. Apa-apa lagi lah. Berat badan berkurangan. Okey, jadi kat sini kita tengok berapa markah kita dapat. Berapa markah kita. Cikgu punya pen mana pula hilang? Siapa ambil? Okay, kat sini anak adalah perokok pasif. Ni permulaan dapat 1 markah. Merengsa pernafasan 1 markah. Bayi dalam kemungkinan berisiko pramatang 1 markah. Dapatlah 3 markah. Okey, lagi. Sebuah syarikat peladangan pokok pisang ingin mencari tanah yang sesuai untuk penanaman pokok pisang. Nyatakan teknologi angkasa lepas yang boleh membantu syarikat tersebut menerokai tanah yang sesuai. Okey. Apa teknologi angkasa lepas yang kita boleh gunakan? Kita ada satelit, ingat tak? Itu untuk bumi. Satelit tu kita panggil dia sebagai penderiaan jauh. Ingat tak? Penderiaan jauh. Betul Auni, ingat pun. Satelit yang jauh tu untuk memantau bumi kita, untuk memantau tanah yang bagus. Jadi kita akan buat menggunakan penderiaan jauh. Kita gunalah satelit ni penggunaan jauh. Jadi dia akan detect lah tanah yang subur, tanah yang tak subur. Jadi explain sikit. Penderiaan jauh ini boleh mengesan bentuk muka bumi. Lepas tu dia boleh mengesan jenis tanah. Hebat betul lah kan? Kecilkan sikit. Okey. Jenis tanah dan juga tanah yang bermasalah pun dia boleh buat juga. Lagi dia boleh detect adanya sungai. Saliran pun dia boleh detect. Bukan saliran sungai saja, malahan saliran air dalam tanah. Sebenarnya air dalam tanah banyak tau. Mungkin lebih banyak daripada sungai tu, air dalam tanah. Faham tak? Dan juga boleh mengesan kelembapan udara. Jadi bolehlah pilih bumi mana yang sesuai dia nak tanam. Boleh ya? Okey, cukup tak ni? Tambah sikit lagi lah. Jadi data ini membantu pekebun mengambil sampel tanah berkenaan. Dah. Mengambil. Dan apa-apalah yang logik je. Janji bersangkutan apa yang korang belajar. Yang logik diterima. Senang je sebenarnya sains ya. Kalau kita ada idea sikit, senang lah. Masalahnya tak ada idea. Tak ada idea memang susah sikit. Okey, boleh. Apa lagi boleh tambah? Ni dah cukup dah. Penderiaan jauh ni sebenarnya dia bukan aktif waktu siang saja. Dia juga aktif pada waktu malam. Jadi tak payah ada cahaya pun dia tahu.
Dan kita boleh guna deria jauh ni dalam keadaan apa-apa cuaca. Sebab cuaca ni kita bergantung kepada di bawah awan. Sebab satelit ni dia duduk di atas awan. Jadi kalau hujan pun dia tak kena. Jadi dia boleh detect. Walaupun cuaca tak bagus pun dia boleh detect. Tu kehebatan penderiaan jauh lah. Okay. Alright. Lagi 3 markah dapat. Okay, kat sini kita tengok yang B pula. Okay, B ni nak cerita pasal apa? Menunjukkan 2 jenis penderiaan jauh. Okay. Jika anda ingin mengusahakan ladang pokok pisang, penderiaan jauh, yang manakah pilihan anda? Nak pakai yang mana ni? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4? Apa beza dua ni? Apa beza dua ni? Okey. Ke sini ada matahari. Penderiaan jauh pasif, penderiaan jauh aktif. Okey. Jadi kita boleh pilih dua-dua, tak kisah. Dua-dua boleh pilih. Ni suruh kita pilih kan? Mana soalan dia? 2 jenis penderiaan. Okey. Katalah kita pilih salah satu lah kan? Kita pilih salah satu. Tapi cikgu akan buat dua-dua. Dua-dua pilihan. Okey. Katakanlah yang pertama ni ada ni matahari. Matahari ni maksudnya dia berfungsi siang lah. Siang kan? Jadi kalau untuk sebelah kiri ni, cikgu buat sebelah kiri dulu Ini kita panggil penderiaan jauh pasif. Pasif kerana apa? Kerana berupaya menghantar imej dalam resolusi halus. Sekejap, terjauh lah pula. Okey, resolusi yang halus, iaitu imej dia kecil. Resolusi yang tidak jelas. Sekejap. Nampak lah pula. Cikgu nibble jap, tak nampak korang kan. Okey. Jadi imej yang kecil boleh dilihat dengan lebih jelas. Okey, sini kan sebab kita panggil dia pasif kerana kita ada matahari dekat sini. Okey, matahari ni membantu untuk mendapatkan imej yang jelas. Dan disebabkan ada matahari, jadi kita tak perlukan orang kata ni gambar yang besar. Cukup dengan gambar yang kecil, dia boleh nampak gambar bumi tu dengan jelas sebab waktu siang. Faham tak? Tapi kalau yang malam ni, dia perlukan, dia namanya aktif lah. Dia namanya aktif kenapa? Sebab matahari tak ada. Jadi dia sendiri yang hantar, dia sendiri yang dapat gambar tu. Faham tak? Dia sendiri dapat detect. Kalau yang ini matahari yang bagi cahaya, dia yang dapat detect. Jadi dia namanya pasif sebab bukan dia yang buat. Yang ini aktif kerana dia yang buat. Dia yang hantar, dia yang dapat. Jadi kita boleh pilih mana-mana lah. Okay, kalau nak pilih yang ini, kita akan buat penderiaan jauh aktif kerana boleh digunakan boleh digunakan pada waktu malam. Okay, ingat sikit. Okey lagi. Penderiaan jauh tersebut tidak memerlukan cahaya matahari. Okey.
Ia boleh digunakan dalam pelbagai keadaan. Keadaan cuaca kerana tidak bergantung pada keadaan cuaca. Kalau matahari tu kalau mendung dah susah dah. Okey. Boleh faham Okey, satu lagi kat sini cikgu lupa nak beritahu Bila kita buat ayat, macam ia ni tak digalakkan. Okey, cikgu betulkan balik. Kita tak boleh guna ia tau. Seeloknya kita guna nama dia je. Tulis balik. Penderiaan jauh boleh digunakan dalam pelbagai bentuk. Jadi kita elakkan guna perkataan ia, ini. Kalau hari ini tu boleh lah. Kalau ini tu merujuk kepada benda tersebut, tak boleh. Kita kena sebut nama dia. Faham tak? Seeloknya macam tu. Ya, boleh jawab. Nanti orang tanya ia. Ia tu siapa? Apa yang ia tu? Satelit ke matahari? Ia kan? Sebut nama dia. Okey. Okey. Nak salin Nana? Yang ni ke? Sebab tu namanya aktif. Jadi kalau mendung pun okey, tak ada masalah mendung. Jadi dia tak bergantung kepada cahaya matahari. Tapi yang pasif tu, kalau mendung sikit, dia kurang jelas lah. Bergantung kepada matahari. Itu kekurangan dia. Okey, Syak dah siap? Okey, dah jom. Kita sambung lagi. Pasal satelit. Okey. C dia kata kat sini, teknologi angkasa lepas memberi banyak manfaat kepada kehidupan manusia sejagat. Adakah anda setuju dengan pernyataan ini? Okey, kita setuju ke tak? Setuju boleh, tak setuju pun tak apa. Logiknya setujulah, betul tak? Logiknya setujulah. Ya, jawapannya ya. Okey, berikan sebab. Kenapa kita bersetuju? Satu markah. Ataupun kita boleh bagi contoh lah. Sebab ni kita boleh bagi contoh juga. Contohnya apa? Apa kelebihan yang satelit ni boleh offer kepada kita? Auni, nak cuba Auni? Kita bersetuju bahawa satelit ni bagus. So, kita kena bagi reason lah kenapa dia bagus. Ataupun bagi satu contoh kegunaan yang kita gunakan satelit. Kisina ada idea? Kenapa satelit ni bagus? Boleh tengok GPS. Tapi kita janganlah jawab boleh tengok GPS. Tapi idea tu dah betul dah GPS tu. Boleh mencari lokasi menggunakan GPS. Betul lah tu macam tu. Ataupun kita boleh WhatsApp. Guna WhatsApp kan? WhatsApp tu komunikasi. WhatsApp ke, telefon ke, internet ke, Facebook. Semua tu komunikasi. Media sosial tu komunikasi. Kita nak text, nak komen kan? Jadi kita akan cakap satelit komunikasi membolehkan kita berkomunikasi pada jarak yang jauh. Macam tu. Ni contoh lah. Ataupun boleh pakai yang Auni punya. Untuk mencari lokasi.
menggunakan GPS. Ataupun kita boleh buat juga satelit navigasi. Satelit navigasi ni hanya untuk membantu pelaut lah. Laut dan udara kapal terbang. Namanya satelit navigasi. Navigasi tu untuk memudahkan kapal, sama ada askar ke, kontena ke, ataupun nelayan, kita pakai satelit navigasi. Begitu juga kapal terbang. Kapal terbang nak terbang kan awan je mana nampak. Jadi dia terpaksa pakai satelit navigasi. Sebab itu bila kita fly dengan kapal terbang, biasanya kapten akan beritahu lah, kapten ataupun pramugari tu cakap kena tutup semua telefon bimbit. Terutamanya masa dia nak depart tu lah, dia nak berlepas kan. Nak berlepas dengan nak menurun tu, sebab dia nak dapatkan komunikasi lah daripada menara dan juga nak dapatkan satelit navigasi tempat dia tu. Takut terganggu. Nanti huru hara pula dia kan. Okey, ni salah satu contoh. Lagi, nombor 8. Termokimia ialah kajian tentang perubahan tenaga haba. Ingat haba dalam satu tindak balas kimia. Terdapat dua jenis tindak balas haba, iaitu endo dengan exo. Nyatakan pelibatan tenaga haba dalam kedua-dua tindak balas ini. Nyatakan pelibatan tenaga haba. Kita beritahu lah, explain sikit. Endo tu apa? Endotermik. Buatlah haba diserap. Manakala exo, haba dibebaskan. Dah. Lagi, Puan Zati membakar kek dalam oven. Pada pendapat anda, adakah proses yang berlaku merupakan endo ataupun exo? Terangkan. Okey, Puan Zati membakar roti, membakar kek. So, apa yang berlaku pada kek ni? Kek ni mengalami exo ke endo? Ni soalan selalu keluar. Kadang-kadang kek, kadang-kadang telur goreng. Okey, siapa yang bersetuju dengan Auni? Endo. Kek tu sebenarnya bila kita panaskan, kek tu menyerap haba. Betul lah endo lah. Kalau kek tu exo, kek tu yang memberi haba. Takkanlah kek tu jadi api kan? Kek tu dia terima haba daripada oven tu. Jadi dia sebenarnya proses endotermik. Jadi penting ni nak tahu ni. Kalau tak rugi kita. Kalau buat rasa kalau kita fikir alamak dalam oven ni panas mesti exo, salah lah kan. Endotermi. Terangkan kenapa? Kerana haba diserap oleh dough kek tersebut. Okey. Dua markah. Okey. Boleh Nak buat ayat penuh boleh juga. Hal ini kerana. Boleh je. Nak suruh sedap ayat sikit, tambahlah macam tu kan. Hal ini kerana. Okey lagi. Maria membasuh pakaian menggunakan sabun serbuk. Dia telah melarutkan beberapa sudu sabun tersebut ke dalam sebaldi air. Semasa Maria mengacau sabun dalam air supaya lautan tangannya terasa panas. Korang perasan tak? Kalau ambil sabun ataupun mesin basuh ke, kita nak letak air, kita kocak-kocak sikit, rasa panas dalam tangan kita. Kalau tak pernah buat, cuba try buat. Tapi taklah panas macam kena air panas, taklah. Terasalah suam-suam tu. Okey. Jadi soalannya apa? Jelaskan. Jelaskan. Jadi kat sini tindak balas exotermik. Tulislah sikit. Berlakunya tindak balas exotermik. Okey. 3 markah tau. Kita explain balik. Apa itu tindak balas exotermik? Kalau tak ada idea, kita explain tu. Apa itu tindak balas exotermik?
Membebaskan haba. Okey, tindak balas exo. Kalau rasa tak reti, tulislah balik. Exothermic membebaskan haba. Nampaklah ayat kita cantik sikit kan? Jadi hal ini menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Okey, boleh guys? Kalau lupa je tengok balik definisi dia. Exothermic tu apa? Nak pakai markah penuh ni. Benda-benda macam tu lah kadang-kadang kita dah tahu dah. Cuma kita orang kata apa terlupa nak masukkan poin itu. Bila kita bincang balik, lah lupa lah. Betul tak? Selalu jadi macam tu terlupa. Padahal kita tahu pun. Okey, lagi. Next, kita nak masuk D pula apa ni? Okey, mengapa respirasi sel dikatakan sebagai tindak balas exothermic? Okey, respirasi sel ni kita belajar dia daripada form 1 lagi. Tapi kan cikgu perasan sampai ke SPM pun mereka masih lagi tak tahu apa itu respirasi sel. Korang tahu tak apa itu respirasi sel? Tahu tak apa respirasi sel? Tahu? Awak ni tahu tak awak ni? Kisana tahu tak Kisana? Okey, jom kita bincang sikit. Lalang dah ada kat sini kan respirasi sel. Tak ingat kan? Okey, respirasi sel dia adik-beradik dengan fotosintesis. Okey, jom kita buat fotosintesis dulu. Sebab fotosintesis ni korang ingat. Fotosintesis kan? Okey, fotosintesis proses dia perlukan apa? Apa yang diperlukan oleh fotosintesis mula-mula? Karbon dioksida. Lagi? Air. Okey. Lepas tu dia perlukan cahaya matahari. Betul tak? So apa yang dihasilkan? Dihasilkan glukosa dengan oksigen. Kan oksigen dibebaskan? Faham tak? Boleh. Okey, boleh faham Okey, untuk respirasi sel. Respirasi sel ni maksudnya ini berlaku dalam sel kita. Sel kita, sel haiwan, sel tumbuhan. So, dia terbalik daripada ini. Dia terbalik. Jadi, respirasi sel, kita perlukan glukosa tambah oksigen. Dia menghasilkan, kita bernafas menghasilkan karbon dioksida tambah air. Cuba korang buat korang akan rasa panas. Kan? Satu keluar karbon dioksida, keluar haba dan keluar air. Jadi satu lagi adalah tenaga haba. Sebab panas kan, rasa kan? Panas kan? Betul tak? Jadi bila, nampak tak? Sama je. Cuma dia terbalik. Kalau kat sini, dia jadi kat sini. Boleh faham sekarang? Okey, cuma respirasi sel ni dia ada penambahan tenaga haba yang dihasilkan. Boleh. Jadi sebenarnya respirasi ni dia macam exothermic sebab dia bebaskan tenaga haba. Faham tak? Boleh macam tu. Okey, good. So, bila kita nak buat ayat, glukosa ni kita makan lah. Kita makan, kan? Oksigen ni kita bernafas. So, ayat kita akan buat, kita akan kata macam ni. Glukosa, ni oksigen kan? Bila bergabung, kita panggil glukosa dioksidakan.
Ayatnya dioksidakan. Glukosa dioksidakan oleh oksigen itulah. Jadi dioksidakan dia akan membentuk karbon dioksida. Sambil-sambil itu dia akan dibebaskan tenaga haba. Faham tak? Macam tu lah. Jadi kalau respirasi sel tak berlaku dalam badan kita, kita matilah. Hanya orang mati saja tak boleh berlaku respirasi sel. Alamak, lag ke? Alamak. Lag ke? Kawan lain lag tak? Lag juga? Alamak, lag ke? Macam mana ni? Sekejap. Cikgu check cikgu uji internet. Cikgu uji internet okey pula. Kawan lain lag juga? Sama lag? Ya? Alamak. Waktu explain tadi. Kejap. Cikgu tukar lain. Dah okey dah. Sekarang tadilah. Sekarang dah okey dah. Tapi Auni boleh faham ke? Auni boleh faham? Boleh? Jadi macam itulah kalau respirasi sel tak berlaku, maksudnya kita dah matilah. Orang dah mati tak ada respirasi sel. Respirasi sel hidup kerana kita hidup. Sebab dia akan bagi tenaga pada kita. Respirasi sel tu memberi tenaga pada kita. Okey. Jadi setiap sel yang ada ni memberi tenaga kepada kita. Okey, jom kita buat ayat sikit Dah faham kan? Jadi mula-mula kita kata glukosa dioksidakan. Dioksidakan membentuk karbon dioksida. Boleh? Karbon dioksida apa lagi kalau ikut? Membentuk karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, nanti akan datang tenaga yang dihasilkan ni bila masuk SPM dia tak panggil tenaga lagi. Tenaga ni dia akan panggil sebagai ATP. ATP ni tenaga yang dihasilkan oleh sel kita. Nanti bila masuk bio, tenaga yang korang belajar form 3 ni dia tak panggil tenaga lagi, dia panggil ATP. ATP tu tenaga lah. Tenaga yang dihasilkan oleh respirasi sel. Kemudian apa yang berlaku bila kita bernafas, maka tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Faham tak? Jadi bukan kita buat ha sahaja. Kalau kita tak buat ha pun, haba badan kita ni masih ada ni. Kan kita menghasilkan haba kan? Haba kita, suhu kita kan 37 darjah. Jadi haba kita sentiasa ada. Sebab itu bila musim hujan, kita rasa lapar. Kita rasa lapar kerana badan kita perlukan haba banyak lah untuk heatkan badan kita. Kita rasa nak makan. Jadi sebenarnya badan kita menghasilkan haba. Faham tak? Kalau kita pegang tangan kawan kita pun rasa panas. Kan? Kalau kita sejuk, kita pegang tangan kawan kita. Kadang-kadang kawan kita rasa suam sikit. Sebab kita dan kawan kita menghasilkan tenaga. Jadi sebab itulah tenaga haba ni dibebaskan. Ya, boleh Alhamdulillah. Okey, kita ada sikit ke masa. Cikgu nak buat transformer sikit. Okey, transformer ni senang insya-Allah. Kat sini transformer ialah alat untuk meninggikan atau merendahkan voltan arus ulang-alik. Azimah telah melukis litar dia. Okey, cuba awak tengok ni. Rasa-rasanya lah dia injak naik ke injak turun ni ya. Tak nampak sangat ya, sama je. Tak nampak kan? Naik ke turun? Kalau ikutkan macam naik kot. Okey, macam naik kot. Ni banyak kan? Tapi tak apalah, dia tak cakap pun tak apalah.
Okey, menurut Puan Surina, guru sains Azima, susunan radah dalam rajah tersebut adalah salah. Oh, salah. Okey, dia kata salah. Kenapa salah? Okey. Kat sini kan, apa yang salah awak tengok? Okey, untuk menjayakan transformer, kita mesti menggunakan arus terus ke arus ulang alik? Untuk transformer kita guna arus apa? Arus ulang alik. Arus ulang alik. Yang simbol dia macam ni. Simbol dia macam arus ulang alik. Okey, kalau bateri ni arus terus. Jadi kat sini yang tak sesuai kerana pakai arus terus. So tak boleh. Kita kena pakai arus ulang alik. Faham tak? Jadi kita bagi reason. So transformer menggunakan voltan arus ulang alik. Dah, warna kuning dulu, tak nampak kan? Okey. Dalam gambar rajah, bateri telah digunakan. Bateri menghasilkan arus terus. Faham tak? Macam itulah cara dia. Jadi tak sesuai lah. Oleh itu kita nak lukis balik gambar rajahnya. Ni tak payah lukis kot, tak payah lukis lah. Sama je, cuma kita buang bateri. Buang bateri, kita lukis simbol arus ulang alik macam tu je. Ya, yang lain semua sama. Tukar bateri kepada arus ulang alik. Boleh Boleh cikgu move ke? Ya, boleh Okey, dah. Okey, aku nak masuk yang C terus. Okey, sini pun agak popular soalan dia. Kat sini kan dia kata Ali ingin membuat pendawaian semula rumahnya. Tujuan keselamatan. Okey, kontraktor yang bertanggungjawab mengesyorkan agar dia memasang alat X seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Inilah. Biasanya kat sekolah, bangunan yang paling tinggi mesti ada benda ni. Pernah nampak tak? Yang macam tajam-tajam dekat atas bumbung tu. Biasa dia akan letak setiap bangunan sekolah yang tinggi lah. 2 tingkat, 3 tingkat kat atas tu mesti ada satu. Pernah lihat? Apa namanya? Siapa tahu apa namanya? Bila kilat datang, kilat akan pergi kat situ. Namanya konduktor kilat. Pernah dengar tak? Kena tahulah ni, konduktor kilat. Pernah lihat kan? Bukan kalau dekat bangunan tinggi lagi lah. Kalau bangunan Twin Tower ke Petronas tu lagi ada. Ya betul, belajar form 2. Namanya konduktor kilat. Kadang-kadang kita tahu tapi namanya lupa kan? Nama kita lupa. Namanya konduktor kilat. Apakah tujuan dia? Untuk membumikan cas elektrik yang dibawa oleh kilat. Sebab kilat ni sebenarnya dia suka apa? Kilat ni dia suka tanah. Dia suka tanah. Tapi kilat ni kalau boleh dia akan cari benda yang tajam. Dia suka benda yang tajam. Contohnya, kalau kilat berlaku, kita tak boleh duduk bawah pokok. Kenapa? Kerana pokok daunnya tajam. Sebab itu tengah-tengah setengah-setengah kilat akan kena pokok terbelah dua. Perasan tak? Ni tajam ni. Jadi tujuan dia datang tajam, dia nak pergi ke bumi. Pokok kan? Dia nak pergi ke bumi je. Cuma dia lalu kot tajam tu, dia pergi ke bumi. Faham tak?
Jadi kalau lightning berlaku, korang jangan duduk di bawah pokok. Pokok kelapa lagilah bahaya. Jadi untuk mengelakkan benda ni berlaku, dia pasanglah satu dekat bumbung atau dekat sekolah. Jadi kalau kilat datang, kilat tak pergi ke pokok lah. Kilat akan pergi tempat yang mula-mula dia jumpa. Jadi kalau bangunan tu tinggi daripada pokok, dia akan pergi ke bangunan tu dulu. Tapi kalau ada pokok lagi tinggi, kemungkinan besar dia pergi pada pokok. Faham tak? So, boleh tak kita buat kat rumah kita? Kalau boleh tak nak lah. Kita nak buat kat rumah kita. Rumah kita rendah kan? Nanti kan kilat datang kat rumah kita je. Bahaya pula. Biarlah bangunan tinggi-tinggi yang buat. Jadi apakah tujuan dia? Tujuan benda ni adalah untuk mengelakkan kebakaran. Supaya tak adalah nanti wire ni yang tajam nanti akan sambung ke bumi. Nanti kilat tu akan pergi ke bumi lah. Mungkin kebakaran, mungkin kerosakan alatan elektrik, alatan elektronik. Macam cikgu pernah rosak printer, cikgu pernah rosak sekali satu. Cikgu pernah rosak TV sebiji. Cikgu pernah rosak modem. Apa lagi? Cikgu pernah rosak CCTV, cikgu pernah rosak. Banyak jugalah. Lepas tu cikgu dah repair dah ni. Cikgu dah pasang kabel baru kat rumah yang tebal sikit. Itulah masalahnya. Okey, dan lain-lain. Lagi apa lagi ya? Kita buat bincang sikit nombor 10 guys. Sikit-sikit lah. Lepas tu dah. Okey, lagi nombor 10. Nombor 10 kata apa ni? Sebiji bola dijatuhkan daripada bukit ke tanah seperti tunjukkan ayat 10. Okey, ni tenaga apa ni guys? Daripada tempat tinggi ke tempat rendah dia bergerak. Tenaga apa? Tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan. Kepada tenaga kinetik. Okey, last. Apakah kedudukan yang manakah bola itu mempunyai? Tenaga keupayaan paling tinggi adalah A. Okey, ni A. Manakala tenaga kinetik yang paling tinggi D. Dah cukup lah macam tu. Okey lah guys, cikgu rasa awak dah penat kot. Cikgu rasa dah lah kot ya, boleh Dapatlah gambaran sedikit kan. Kalau ada apa-apa pengiraan, cikgu cadangkan tak payah buat dulu. Pengiraan tu skip dulu untuk menjimatkan masa. Kemudian lah baru kira-kira pun kalau ada pun ya. Jadi okey lah guys, cikgu rasa all the best lah untuk korang. So minggu depan juga akan buat set baru kepada kawan kita yang belum lagi exam. Okey. So bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys. Okey Umara, see you soon. Terima kasih kawan-kawan lain. Okey Sina. Bye. Okey Auni.